Orang pertama yang mesti langkah kaki masuk syurga Nabi Muhammad. Bila Nabi sampai di depan pintu syurga masih lagi di dalam keadaan tertutup. Ni malam ni pintu syurga buka ke tutup tuan? Lah ni tutup, sentiasa ditutup kecuali bulan Ramadan. Tu hebat bulan Ramadan pula Allah buka. Habis Ramadan tutup rapat sampai ni kita kan. Ni malam ni sampailah sepanjang masa sampai tiup sangkakala pertama kita dah Ramadan, pintu syurga duk tutup itu, sehinggalah orang pertama yang naik titi sirat iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepantas kilat ada orang tuan-tuan tengok ada orang dia meniti atas titi sirat ni 1000 tahun. La ilaha illallah. Hidup berapa tahun? 60 ya pun. 60 ya tuan, 60 70 umur kita. Baloi ke pakai seluar ketat tak tutup aurat orang perempuan? Baloi ke tuan-tuan anak-anak kita tak semayang di rumah tu? Tiap-tiap rumah ada anak yang tak semayang. Baloi ke? Duduk di barzah pun lama dah. Tak payah cerita mahsyar lagi, tak payah cerita sirat lagi. Panjang. Sebab tu bekai kena banyak. Sebab tu bekai Allah bagi banyak. Sesiapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah membina sebuah rumah kepadanya di dalam syurga. Buat tak buat, menyembang best lagi. Baik sembang ustaz, sejam sembang kosong kat kedai kopi. Kalau sembang kosong tak buat dosa tak apa, sembang aib orang. Allahu akbar. Siapa yang membaca surah Ikhlas 10 kali, dibina sebuah rumah baginya di dalam syurga. Tuan-tuan naik motor daripada rumah mai sini 10 kali pun dah. Tapi kita tak buat. Jalan kaki daripada rumah mai masjid bukan kata 10 kali, 20 kali qul huwallah pun sempat. Tapi dia seronok tunggu kawan tu. Duk tunggu dekat lah 10 minit lagi nak maghrib ni. Duk tunggu kawan, tak mau main seorang. Satgi nak menyembang. Seronok lagi ustaz main dua orang boleh menyembang. Menyembang mai. Umur saatnya tuan-tuan, nak hidup akhirat lama. Kerana dunia ini bukan kehidupan. Kehidupan itu bermula selepas kematian. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Bila Nabi sampai depan syurga, pintu syurga dalam keadaan tertutup. Lalu Nabi mengetuknya. Ini ada hadis. Malaikat yang jaga pintu syurga tanya, siapa? Bukan buka terus. Lalu baginda Rasul pun jawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata malaikat itu, wahai Muhammad, Allah memerintahkan agar pintu ini tidak dibuka kecuali kepada Muhammad sebagai tetamu yang pertama. Bila Nabi yang ketuk pertama, barulah dibuka. Maka berhamburan keluarlah wangi-wangian daripada syurga, sehingga dapat dihidu oleh satu orang yang duduk atas titi sirah lagi 30 tahun baru sampai. Dia bau dah, wangi dia tu, wanginya. Dia ingat dekat, rupanya jauh lagi. Sebab dia berjalan di atas titi sirat, dia tidak berlari, dia tidak bergerak sepantas kuda yang laju ataupun angin yang laju ataupun sepantas kilat, mengikut amalan masing-masing. Semua orang akan naik titi sirat ni, semua orang akan naik. Orang pertama masuk syurga pun naik, orang last sekali masuk syurga pun naik. Nabi sebut dalam satu hadis sahih yang lain, ada dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Nabi kata, aku pernah ditunjukkan oleh Allah lelaki terakhir masuk syurga. Mukjizat Nabi. Allah tunjuk ke Nabi benda hak nak berlaku nanti ni. Lelaki terakhir masuk syurga. Nabi tengok. Sehingga Nabi cam muka dia dan Nabi tahu nama dia. Bukan dia ni sahabat tak, bukan sahabat. Tapi Allah bagi tahu nama lelaki itu kepada Rasulullah. Nama dia dan ayahnya Nabi tahu lelaki ni. Dialah lelaki terakhir yang masuk ke dalam syurga. Dialah yang paling rendah sekali kedudukan dalam syurga. Nabi kata, aku lihat dia keluar dalam keadaan merangkak, lalu berjalan meniti titian sirat. Kena naik tak sirat? Naik juga. Laki ni tuan-tuan tak tahulah lepas berapa juta tahun orang lain semua dah masuk syurga dah ni. Ni dia baru duduk naik titi sirat ni. Dia last pengguna terakhir lebuh raya sirat. Kadang-kadang dia merangkak dan kadang-kadang dia tertiarap, kata Nabi. Tiarap, jatuh. Dan ketahuilah bahawasanya sirat itu keadaannya gelap gelita. Bukan cerah tuan-tuan, gelap. Pasal apa gelap? Pasal dia duduk di atas neraka Jahannam. Sirat ni Tuhan bentang dia, bawah tu neraka. Jatuh terus. Tak payah malaikat duk sambut ni masuk pintu ni nah. Jatuh terus.
Neraka jahanam ni gelap. Disebabkan itulah suasana sirat itu juga adalah gelap gelita. Semua nak kena lalu. Hak merangkak ratus tahun, ribu tahun baru sampai. Bila lelaki ni dah sampai, tuan-tuan, ni lelaki ni kita kata gaji paling rendah lah dalam syurga. Macam tu, bahasa mudah faham. Dalam syurga ada membeli belah, tuan-tuan. Ada membeli belah, ada kehidupan. Tak ada keluarga dah kot, ustaz. Ada isteri, ada anak-anak. Dapat anak baru pula lagi daripada bidadari. Ada jima, ada nafsu dalam syurga. Ada makan, ada minum, ada binatang dalam syurga. Ada kehidupan, tapi tak ada semayang, tak ada dah ibadat, tak ada dah. Hari-hari adalah untuk berseronok. Itulah kehidupan sebenar. Sebab tu Nabi tak bagi kejar dunia ni. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Kemewahan yang ada di dalamnya hanyalah fata morgana yang dilihat menggiurkan dari jauh, bila pergi dekat tak ada. Duit makin habis, kesihatan makin kurang. Ni duk tengok, Tuhan suruh tengok ni, Nabi suruh tengok tubuh badan kita. Kulit makin redot, mata makin kabut, rambut makin putih. Mana ada kereta kita beli lagi lama lagi elok kereta tu? Tak ada rumah kita beli lagi lama rumah tu lagi elok, lagi duk lagi duk kukuh rumah tu. Tidak. Semua hak dalam dunia dia rosak, dia akan hancur, dia akan binasa. Kecuali satu tempat yang perkara di tempat tu tidak lagi rosak, tidak lagi hancur, tidak lagi binasa. Nama tempat tu syurga dan neraka. Bila laki-laki terakhir ni tuan masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahim, pemurah lagi penyayang, Latif, maha lemah lembut. Allah Taala bergurau dengan lelaki ni. Dia masuk, itu dia keluar. Dia kata, ya Allah, syurga penuh. Allah sengaja tunjuk macam penuh, dia pun keluar. Dia kata, ya Allah, syurga penuh. Allah Taala kata banyak tempat. Allah sambut dia, tuan-tuan. Selama mana dia ahli syurga, dia masuk, dia keluar, dia masuk kali ketiga, dia keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah tanya kepada dia, hadis ni sahih, ingat tak dulu kemewahan dunia dulu? Dia kata, ingat. Kita ni tuan-tuan, semua benda hak kita hidup ni, kalau kita mati esok, maka kita akan bawa semua maklumat hak kita ada. Cikgu Mat dia bawa Mat dia, cikgu Sains dia bawa Sains dia, pegawai KWSP dia tahu maklumat KWSP, hak tukang masak dia bawa maklumat masak. Dalam ni sama tak berubah. Dia kan masuk syurga jadi orang baru dah. Kan tak seronok kalau kita jadi orang baru. Mana seronok? Ni kita bawa memori lama ni, kenangan lama kita, kasih kita kepada mak, kepada ayah, anak-anak, suami isteri, kenangan yang sama, perasaan yang sama. Cuma bila jadi ahli syurga, tak ada dengki dengan orang, tak ada dendam dengan orang, tak ada. Dalam syurga tak ada mulut sebut aib orang, tak ada. Sebab tu manusia ni kalau duk sebut aib orang lagi, tu tak ada harapan masuk syurga. Sebab bakal ahli syurga, mulut dia yaqulu salaman salama, semua benda elok keluar pada mulut dia, benda elok. Sifat bakal ahli syurga. Akhirnya Allah tanya lelaki ni, ingat tak dulu kemewahan dunia? Dia kata, ingat. Aku berikan kepada kamu seperti kemewahan seluruh dunia, 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda, sehinggalah 10 kali ganda. Dia pun tak percaya. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa duk perli aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia punya tak percaya ayat dia. Ketika itulah Rasulullah ketawa dengan peristiwa tersebut.